nak engkau masuk Islam, aku akan beri engkau satu perkara yang kalau engkau amalkan, dia akan memberi kebaikan yang banyak pada duniamu dan akhiratmu. Oh, naklah sahabat tu. Sahabat tu pun masuk Islam. La ilaha illallah. Masuklah Islam. Kan? Nabi offer benda-benda lagu tu lah. Nabi tak offer emas, Nabi tak offer BMW, Nabi offer agama. Bentuk dia agama. Aku bagi kau satu benda manfaat dunia akhirat, benda baik ni. Oh, naklah. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, Nabi tak bagi. Nabi terlupa. Biasalah tuan-tuan, Nabi pun ada terlupa. Nabi ada banyak kes dia terlupa. Sembahyang Zuhur 2 rakaat. Tapi terlupa Nabi itu syariat. Bukan terlupa kita. Terlupa kita terlupa sungguh. Tak ada syariatnya. Kan? Nabi pernah terlupa malam, tertidur sampai subuh. Lewat. Matahari dah naik. Sampai Nabi sembahyang subuh selepas waktu duha dengan Bilal bin Abi Rabah dan sahabat yang lain. Lupa Nabi sampai tertinggal sembahyang. Lupa syariat. Tapi kalau lupa kita, lupa betul ya. Tak boleh jadi syariat lupa kita ni. Nabi pun lupa. Dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, mana tadi kau cakap nak bagi aku? Oh, Nabi kata, ya. Nabi kata, katalah setiap pagi dan petang. Tak kira lah nak kata berapa kali pun. Nabi tak bagi tahu bilangan. Nabi cuma kata, dia sebab dia satu doa. Kau boleh doa banyak, kau doa banyak. Kau tak boleh doa banyak, kau doa sikit. Nabi kata setiap pagi dan petang, Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah aku petunjuk. Petunjuk tuan-tuan. Kita perlu petunjuk Allah Ta'ala. Bukan saja dalam perihal agama, tapi juga dalam perihal dunia. Tuan-tuan nak beli rumah, minta Allah Ta'ala tunjuk rumah yang baik. Tuan-tuan nak beristeri, minta Allah Ta'ala tunjukkan tuan-tuan isteri yang baik. Tuan-tuan nak beli kereta bahkan, minta Allah Ta'ala tunjukkan kereta yang tak banyak masalah. Dunia pun kita perlu petunjuk Tuhan. Ingat petunjuk ni akhirat saja ke? Tak. Dunia pun kita perlu pada petunjuk Allah Ta'ala ni. Kan? Selain daripada kita sembahyang istikharah dan sebagainya, satu bentuk nak dapat petunjuk lah tu. Kita nak sambung belajar, nak buat UM ke, UIA ke, UPSI ke, kita sembahyang, minta bagi tunjuklah ya Allah, bawa aku pergi tempat yang baik. Contoh macam tu. Satu lagi Nabi kata, Allahumma alhimni rusydi, bila aku petunjuk dalam kehidupanku. Dan Nabi kata, wa aizni min syarri nafsi. Pendek doa ni tuan, tuan kena ingat ni. Saya bukan suruh dengar saja ni, suruh hafal sekali ni. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Berilah aku petunjuk dan lindungilah aku daripada kejahatan diriku. Ya Allah, rupanya kita ni banyak benda jahat kita ni. Dan sebahagian daripada kejahatan kita tersembunyi dalam diri kita, tanpa orang lain tahu pun, melainkan Allah Ta'ala saja. Sebab tu kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Minta berlindung daripada kejahatan diri kita sendiri. Dan antara satu saranan untuk kita baca doa ini ialah ketika kita melakukan ibadah. Tak kala bila kita diganggu syaitan dengan perkara-perkara yang tak baik. Tuan-tuan tengah semayang, orang lain dah balik dah. Tuan-tuan tengah semayang lagi. Kadang tuan rasa, oh bagus aku ni, pasal aku semayang lagi, orang lain dah balik dah. Dia ada datang macam tu. Kan? Tuan-tuan datang semayang Jumaat, ada tong kat depan tu. Orang lain semua masuk duit biru RM1. Tuan-tuan masuk duit merah. Aku seorang masuk duit merah. Dia akan ada lintasan-lintasan macam tu. Tuan-tuan bangun pukul 3, 4 pagi kan, kusuk je semayang, seronok je. Tiba-tiba dia datang. Agak-agak malam ni ada orang lain tak semayang. Oh, dia datang tanya macam tu. Itu bila kita rasa macam tu, bila kita menderma, bila kita buat semayang, rasa je macam tu, kata macam tu, Allahumma a'isni min syarri nafsi. Inilah kejahatan kita. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan diriku. Sebab dia sentiasa ada. Kita rasa kita lebih daripada orang. Kan? Dia kena ada. Jadi kata Al-Qurtubi, jihad yang paling besar ialah jihad melawan nafsu. Nampak? Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata jihad yang paling besar ialah jihad melawan nafsu dalam buku Zadul Ma'ad. Pasal apa jihad ni besar? Pasal kita nak berjihad di medan peperangan, dia perlukan persiapan diri.
Dan persiapan diri kita ialah melakukan ibadah yang betul-betul umpama yang Allah Ta'ala fardukan. Tuan-tuan ingat kalau kita ni bukan jenis kaki semayang, bila tiba waktu jihad, kita boleh pergi jihad? Tak boleh. Payah. Kita kena ada persiapan. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim kata, dalam jihad nafsu itu, jihad yang paling besar, dia kata ialah apa nama? Melazimi majlis-majlis ilmu dan jamaah Islam. Duduk macam kita ni. Kalau ikut Ibn Qayyim, dia kata inilah jihad yang paling besar. Sentiasa dalam jamaah dan juga mempelajari ilmu. Pasal kita je yang tahu akan kelebihan jihad. Nampak? Kita je tahu. Boleh? Itu satu bentuk jihad. Walaupun begitu, mulai daripada malam ini, saya nak semua orang kita pasang niat. Aku nak syahid fi sabilillah. Kita mesti ada niat. Ada dua benda kita orang Muslim yang miss. Sedangkan benda tu sudah dijamin Allah, kamu akan dapat sekalipun kamu hanya niat ataupun berdoa semata-mata. Pertama, dia panggil niat untuk mati syahid. Mesti ada atas setiap orang Muslim. Sebab Nabi dah pesan dalam riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas, Nabi kata man talaba syahadah, Nabi kata tusibhu wa imma ta'ala firashihi. Siapa yang niat nak mati syahid, Allah Ta'ala akan bagi dia pahala syahid sekalipun dia mati di atas tikar tidurnya. Satu, kena ada niat. Ya Allah, aku nak syahid fi sabilillah. Mesti ada niat. Tak pernah ada niat ustaz, malah ni niat. Doa. Ya Allah, jadikanlah aku syahid fi sabilillah. Macam mana Allah Ta'ala bentuk yang Allah Ta'ala nak kita mati fi sabilillah, terpulang pada dia. Tapi kena ada niat. Nombor satu. Kalau kita tak pernah niat sepanjang hidup kita, kita miss pahala syahadah. Miss. Contoh saya bagi Khalid bin Al-Walid. Setiap kali dia nak pergi berperang, dia panglima Islam. Umur 18 tahun dah jadi panglima. Sampai dia jarang berada di majlis Nabi nak belajar ilmu. Dia tak alim tuan-tuan. Al-Imam Musyuti kata Khalid Al-Walid dia tidak alim agama. Sebab dia bila dia jadi imam, dia selalu baca ayat yang sama. Bila orang tanya apa pasal kau baca ayat yang sama? Nabi tak pernah buat macam ni. Dia kata aku tak sempat nak hafal Quran. Pasal aku masuk Islam dia tunggu jadi panglima perang Khaibar. Mana sempat? Dan dia sentiasa berdoa tiap kali peperangan, Allahumma amitni syahidan. Wahai Allah, matikan aku dalam peperangan ini sebagai syahid, tapi tak pernah mati. Kita ni minta nak sepanjang umur, dia minta nak mati. Tapi tak mati-mati. Akhirnya dia mati di atas tikar tidurnya dengan menangis teresok-esok pasal tak mati fisabilillah. Menangis dia. Tuan-tuan baca kisah riwayat dia Khalid bin Al-Walid. Al-Imam Musyuti rahimahullah, dia ada satu tarikh syuhada. Tarikh orang yang mati. Sejarah panglima Islam. Khalid Al-Walid ni begitu sedih sebab dia tak mati peperangan. Dia balik-balik menang okeylah, tapi dia sedih bagi pihak diri pasal dia tak mati fisabilillah. Akhirnya tuan-tuan, dia mati di atas tikar tidurnya dengan lebih 300 tikaman di atas belakangnya. Luka dia tuan-tuan lebih 300 luka. Kita kena pisau sikit, alamak pedih, cari hand pelah, sampai tak tahan. Dia 300 tikaman di atas belakang dia. Dan dia mati dengan tikaman itu di atas tikar tidurnya. Tapi Allah Ta'ala bagilah atas dasar apa yang Nabi bagi tahu, kan, dapat syahid. Kita pun sama. Pertama kena ada niat, aku nak syahid fisabilillah. Bentuk syahid macam mana terpulang. Boleh ada syahid kecil, boleh ada syahid besar. Nombor dua juga, yang kita kadang-kadang miss, tak pernah buat ustaz, hari ni kita kena buat. Berdoa bagi orang yang berjihad fisabilillah. Batu saya kalau jadi khatib Jumaat, saya mesti doa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin al mujahidin fi kulli makan. Lepas tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata disunahkan berdoa kepada para mujahidin, dan dia memakruhkan doa kepada pemerintah Islam sebenarnya. Kalau kita baca buku Abu Husain Al-Yamani, harus, tapi mesti mengutamakan doa kepada para mujahidin yang mengembangkan Islam ke serata dunia, berbanding pemerintah yang hanya di skop kita saja. Mujahidin nombor satu. Nampak? Kena doa. Pasal apa? Pasal Nabi sebut. Nabi kata siapa-siapa yang berdoa, riwayat daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, Bukhari Muslim. Nabi kata siapa yang berdoa kebaikan kepada orang yang fisabilillah,
di kalangan ahli keluarganya, maka dia mendapat pahala seumpama dia juga pergi berjihad. Walaupun hadis ini Nabi sebut ahli keluarga kita, anak kita nak pergi jihad, kita doa baginya, ya Allah, bila kemenangan pada anakku. Seumpama kita doa saja. Islam ni mudah, doa ya. Nabi kata kau dapat pahala macam kau pergi berperang. Walaupun hadis itu merujuk kepada ahli keluarga kita, tetapi ulama kita menghuraikan sesama muslim juga perkara yang sama. Mudah-mudahan Allah Taala juga bagi. Bila kita doa Allahumma sholli Islam wa muslimin fi kulli makan, ya Allah berilah kemenangan pada mujahidin di setiap tempat. Mudah-mudahan Allah Taala juga beri pahala peperangan untuk kita umpama mereka yang pergi berperang. Nampak? Jadi dua benda ni kadang kita miss. Pertama, kita tak ada niat untuk syahid fisabilillah. Yang kedua, kita tak pernah pun nak mendoakan mujahidin yang berada di negara lain terutama. Padahal dua ni dia pahala cukup besar. Kita dapat pahala pergi berperang, kita duduk rumah relax kat aircon. Tapi dapat pahala jihad dengan sebab kita doa. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tuan-tuan, ni akhir ya, minta maaf. Imam Syafi'i disebut oleh anak murid dia takkan semayang satu semayang melainkan dia akan juga berdoa untuk muslimin dan muslimat. Itu juga kita miss. Tuan-tuan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah